Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kenyataan panas daripada Lokman Adam. Ya, yang begitu gempa, begitu panas dan padu ditujukan kepada PAS dan Bersatu. Katanya, mereka inilah ya pengkhianat sebenar, penderhaka sebenar, sahabat-sahabat semua. Ya, bagaimana, kenapa, adakah ada bukti yang menyokong ya hujah daripada Lokman ini. Jadi menarik untuk kita ikuti video ini sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti dan juga tonton video ini dan Anda sendiri yang menilainya. Benar atau tidak ya hujah daripada Lokman Adam ini, sahabat-sahabat semua. Sebenarnya apa yang berlaku hari ini, Dato'? Adakah benar apa yang mereka katakan kerajaan hari ini tidak menjaga Islam dan Melayu, ataupun sebenarnya mereka lah yang terpaling menjaga Melayu dan Islam, Dato'? Silakan. Pertama sekali saya nak beritahu, sebelum mereka ni percaya dengan cerita dongeng daripada Perikatan Nasional, saya nak beritahu yang khianat orang Melayu, yang khianat orang Islam dalam negara ni ialah PAS dan Bersatu. Baik. Hujahnya, Apa Dato'? hujahnya, apa dalilnya? Ya. Apa bukti dia? Ya. Bukti dia, kita ada peluang menjadikan orang Melayu, orang Islam paling kuat di Malaysia. Ya. Bila? November 2022. Ya. Bila tuanku titahkan. Tuanku tak titah buta-buta. Betul. Tuanku titahkan kerana dia nak melihat Islam tu kuat. Nak melihat orang Melayu kuat. Ya. Bila dia titah supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ya. Perikatan Nasional masa tu ada 73. Campur satu menang lagi, 74. Pakatan Harapan ada 82. Daripada 82 Pakatan Harapan ni, 29 Melayu Islam. 29 campur 74. Kita ada 103 wakil rakyat Melayu Islam. Ya. Dan hanya 53 wakil rakyat bukan Melayu, bukan Islam. Ya, betul. Maknanya, kerajaan yang dibentuk itu 2/3 Melayu Islam. Betul. Allah. Siapa yang tolak benda ni? Ya. Takkanlah rakyat Malaysia ni bodoh. Minta maaf cakap lah. Betul. Realiti dia, bila raya lepas ada 4.2 juta orang Betul. bodoh. Tak boleh fikir. Undi orang yang kata dia nak perjuangkan Islam, tapi inilah yang menjahanamkan. Betul. Kalau mereka ni bersetuju kerjasama, orang Melayu Islam sangat kuat. 2/3 majoriti dalam parlimen yang membentuk kerajaan Melayu Islam. Tapi sekarang ni, kita ada 76 orang Melayu Islam dan 72 bukan Melayu Islam. Tolak Syed Saddiq yang dah meninggal, Ya. meninggalkan kita. Ya, ya. Betul. Dah tinggal 75. 75. Betul. Siap ganti 75 dengan 5. tambah lagi 5. Ha. So sekarang ada 80. Ya. 80 dengan 72 bukan Melayu Islam. Ya. Ini kita kena fikir. Pertama. Kedua, kita lihat semenjak PMX menjadi Perdana Menteri ni, berapa banyak program dia setiap minggu. Malah Seri Perdana tu dah tak jadi kediaman dia, dah jadi macam tempat penyebaran agama Islam. Kuliah agama. Kuliah agama tiap-tiap minggu. Ya. Peruntukan yang diberikan kepada JAKIM 1.9 bilion. Tahun lepas 1.5 bilion. Tambah lagi 400 juta. Peruntukan untuk MARA, peruntukan untuk bantu orang Melayu, orang Islam, tak terjejas langsung. Tekun. Dan DAP tak bantah. Tekun punya peruntukan pun bertambah. Ya, sampai 330 Lepas juta. ni boleh minta lagi pinjaman dengan Tekun. So, apa yang dia kata Islam Melayu terancam? Malah beri balik pertukaran kepada sekolah agama rakyat. Ya, betul. Yang ditarik oleh Mahathir sebelum ni. Ini yang kadang-kadang saya tak faham dia orang ni. Kan? Dia orang nak takut dengan DAP, kena faham DAP tu Cina. Tapi dalam DAP tu bukan semua Cina. Dalam DAP tu ada Cina, ada Melayu, ada India, ada Sikh, ada bangsa-bangsa lain. Ya. Yang lebih Cina MCA. Ya. Kalau MCA selama hari ni kau tak takut, ni tiba-tiba kau nak takut dengan DAP pasal apa? Allahu Akbar.
Kalau dulu gerakan, jangan lupa, bila kita tengok buku tragedi 13 Mei, punca dia gerakan. DAP join gerakannya. Yang menganjurkan perarakan tu, gerakan. Betul. Tapi bila gerakan dah bersama dengan kita, alhamdulillah, kita ubah gerakan. Gerakan dapat dijinakkan, lebih bertolak ansur. Tak ada masalah. Sekarang Datuk, adakah gerakan dah diislamkan bersama dengan Dia dah dilebaikan. Islamkan. Dah dilebaikan dan dikatankan. Jadi sebenarnya bagi saya lah, orang Melayu kena sedar bahawa dulu pun kita bentuk kerajaan kena ada bukan Melayu. Sekarang pun kita bentuk kerajaan kena ada bukan Melayu. Tak ada parti politik yang boleh stabil tanpa Pakatan Harapan. Saya nak beritahu, UMNO tak boleh bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional dan stabil. Tak boleh. Cukup-cukup makan, lepas tu bergolak, bergoyang, lebur. Tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri. Boleh. Tapi nak stabil, Tak boleh. tak boleh. Sama ada BN bersama dengan Pakatan Harapan atau PN bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab hari ni orang Melayu berpecah. So tak ada satu parti yang boleh kata dia menguasai Melayu keseluruhan. Tak boleh. UMNO tak boleh. PAS tak boleh. PH pun tak boleh. Perikat ni Bersatu pun tak boleh. PH pun tak boleh. Tetapi Pakatan Harapan boleh claim mereka mewakili bukan Melayu. Ya. Sebab 70% pengundi India, 90% pengundi India bersama Pakatan Harapan. 97-98% pengundi Cina bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, amin. Jadi siapa yang boleh bentuk kerajaan yang ada 2/3 yang boleh mengecapi kestabilan tanpa 82 kursi yang dimiliki oleh Pakatan Harapan? Tak boleh. Ini yang kena faham. Baru boleh hasilnya. Saya nak beritahu, kalau misalnya UMNO bertanding pilihan raya akan datang, we go solo. Kita bertanding balik pilihan raya 2022, kan? Kalau kita bertanding 114 kursi macam pilihan raya 2022 dan kita menang 100%. 114. Stabil lah. 114 ni. Tak stabil juga. Tak stabil. Tak stabil. Jadi pakai otak. Kita tak akan boleh stabil tanpa undi Pakatan Harapan. Tanpa undi bukan Melayu. Ini yang ramai orang tak faham. Betul. Mereka tidak melihat. Saya cakap saya guna logik akal. Kalau hari ni MCA ke MIC ke gerakan ke berpotensi untuk tarik pengundi bukan Melayu bersama dengan mereka, lain cerita. Betul. Tapi kita kena realistik. Betul. Kita kena realistik. Berpijak di terlalu jauh ditinggalkan. Kalau mereka dah mengecapi 90% pengundi India, 97% pengundi Cina, habis kuat mereka boleh tarik pun mungkin 20%. Ya, betul. 20% tak akan memenangkan kita dalam pilihan raya. Tapi terbukti bila DAP menang 42 kursi. Mana dia tak boleh tarik lah. Mana dia tak boleh. Tak boleh. Dia tidak mengaku mengatakan bahawa India dan China itu mewakili dia orang. Tak boleh dah. Betul. Saya teringat itu sebabnya cara yang paling selamat untuk dia ialah dia mengatakan dia tidak akan meletakkan calon dalam pilihan raya di 6 buah negeri. Sebab kalau dia letak calon di 6 buah negeri ni, kita pun tak tahu apa keputusan dia. Betul tak? Orang akan nampak sangat prestasi dia yang teruk. Saya kalau boleh saya tak nak attack MCA dengan MIC ni. Tapi kalau dah kerja dia, kita buat Kongres Ekonomi Bumi Putra, pun dia bantah. Apa pula dia bantah? Itu saya tak faham. Dia harap, Tilanka mengharapkan supaya inilah Kongres Ekonomi Bumi Putra yang terakhir dianjurkan. Kita nak buat Kongres Ekonomi Bumi Putra, suka hati kita lah. Ini kita jaga kita punya kumpulan sasar, kita jaga orang Melayu. Patutnya dia oranglah buat Kongres Ekonomi Masyarakat Cina. MIC buat Kongres Ekonomi Masyarakat India. Buat Indian Blueprint macam yang Datuk Najib buat. Itu yang patut dia buat. Tarik balik sokongan masyarakat dia. Orang yang dia patut jaga.
So Dia sibuk kita punya pula. Lepas tu kata Datuk Zahid mimpi di siang hari. Yang dia bermimpi dia tak sedar. Yang dia menang semua kursi Melayu. kawasan Melayu. Kawasan Melayu. Dia ni tak menghargai lah saya nampak. Ini akan membuktikan ketidakkestabilan dalam perpaduan yang ada dalam kelompok. Betul. Ini tidak. Itu sebab saya nampak kalau mereka tak selesa dengan kita, mereka buat pilihan. Either you are with us or you are against us. Your choice. Pilih. Ya. Senang sikit kita nak lawan. Yalah. Betul tak? Duduk dalam Sekarang ni dia duduk dalam bersama dengan kita. Duduk dalam kerajaan perpaduan. Tapi hari-hari kerja dia belasah kita. Belasah kerajaan. Petikai itu, petikai ni. Dan setiap apa yang dia cakap tu menjadi modal untuk musuh pihak lawan kita. Betul lah Datuk. Kalau pembangkang menyokong kerajaan tu dah lain lah maksudnya. Mesti mereka akan cari Ya. apa kelemahan kita lah. Baik, Datuk Abdullah Sani. Kita dah hampiri, dah lebih sejam pun kita bersiaran. Setiap minggu seperti biasa Datuk Sri Anwar tidak pernah culas untuk turun ke bawah. Sekurang-kurangnya sembahyang Jumaat bersama rakyat. Sekurang-kurangnya. Dan ketika itu pun, selepas selesai ataupun sebelum ke, rakyat masih lagi berkerumun nak bersalam dan tak nak lepaskan peluang untuk bergambar dengan Datuk Sri Anwar. Kita dah 13 bulan dah jadi kerajaan. Kalau kita nampak, bukanlah kita mengharapkan, tapi biasanya kebiasaannya sambutan sebegitu dia dah semakin berkurang. Dia tidak seumpama sebelum masa Datuk Seri mula-mula kat Sumpah sebagai PM dulu. Maksudnya, kita nampak di bawah ini sudah ada mula bibit-bibit perubahan yang mula mendukung kepada pentadbiran kerajaan hari ini. Kan, saya perhatikan komen-komen di media sosial kita pada malam ini yang mula menyerang peribadi Datuk Sri Anwar ni kan. Jadi kita boleh rumuskan perbincangan kita pada malam ini, kita menceritakan kebaikan pentadbiran kerajaan hari ini tu memberikan satu impak yang sangat besar kepada pembangkang sehingga mereka terpaksa menyerang peribadi. Yes. Sehingga tangan bengkak Datuk Sri Anwar tu pun dijadikan modal. Tu dia papa gobol sial tu. Kan? Okey Datuk. Soalan terakhir, pusingan terakhir saya nak tanya Datuk. Adakah Datuk yakin kerajaan Malaysia Madani ini akan memerintah sehingga ke habis penggal? Seperti mana yang telah ditunjukkan daripada apa yang telah dilakukan daripada awal, daripada sekecil-kecilnya tandas pun diambil berat dan peranan utama oleh kerajaan perpaduan ini, melengkarkan kepada persekolahan. Buka sekolah semua ada duit dah ni. Dah start mula dah. Hari raya pun dah start mula ada duit dah. Yeah. Kemudian hujung tahun persekolahan anak-anak pun dah start mula ada duit dah. Yeah. Kemudian subsidi diberikan macam musim ke-7 sekarang ni. Nelayan dah dapat dah duit masing-masing dah. Dan melihat daripada perkembangan yang berlaku, seperti mana yang saya ulang berkali bawa Datuk Rahman. Kita tengok quality of leader yang kita ada hari ni. Macam contohnya Datuk Zahid. Dia operate. Bila dia operate, dia bagi arahan daripada NAKMA tu, daripada rumah. Yeah. Pastikan semua pusat pemulihan itu berada dalam posisi bersiap siaga dan pastikan tak ada seorang pun akan merana ataupun tidak selesa. Diberikan arahan daily, day by day. Dan kalau kita lihat daripada penyelesaian masalah, tak cukup beras. Dekat Sabah 5,000 ekar untuk dijadikan ladang padi. Dia di luar bandar. Saya melihat bahawa combination ini, fokus naratif ini, dia ada persepaduan. Dan apa yang saya nampak ialah bajet 393.8 bilion ini yang terbesar. Sebagai contohnya, apa naratif yang saya boleh bawa? Sebagai posisi saya sebagai polisi tekun. Dia bagi 330 juta. Pengeluaran untuk membantu Bumi Putra dan juga kaum India. Kita lunaskan pada tahun ini untuk bulan Disember 1.1 bilion. Maknanya fokus untuk mengangkat kedudukan ekonomi itu peranan utama kerajaan perpaduan. Dan membantu dalam bukan saja daripada sudut itu, persekolahan, perniagaan, pekerjaan, serba macam dilakukan untuk memastikan rakyat tidak merana. Malah dalam e-wallet kita pernah masuk duit dah penetapan yang kumpulan B40 ni. Dah masuk dah. Dan kerana orang tak sedar, oi ada duit. Jadi
menampakkan bahawa kita sudah menuju ke arah keselesaan. Tapi kalau kita tidak stabil dan kita duduk diracun oleh walau sias kelakar ramjadah ni, dia tak peduli, dia buat macam-macam persepsi, tangan gepak, oh dia kena AIDS lah, oh ni pada peliwan. Dan saya nak cakap terang-terang, nak ulang, yang bercakap tu sedar tak kamu telah memfitnah orang, kamu telah melakukan penjicikan kecederaan akal. Dan ini kalau berterusan, kamu ada anak, kamu ada bini, kamu ada keluarga, kamu ada keturunan, dan yang paling malang sekali, kamu ada mak ayah. Inilah yang saya nampak, dia akan karma itu akan berbalik kepada diri kamu sendiri. Sebab tu saya nampak macam contohnya Datuk Seri Anwar bukan macam zaman Muhyiddin tu. Kapal Israel itu boleh melintas awan kita, di ruang ruang udara kita. Tetapi Datuk Seri Anwar nak masuk pelabuhan pun tak diizinkan. Tidak dibenarkan. Masa zaman Mahathir itu diizinkan. Yang betul bau ni pula. Kerana ni tempat tambatan banjir. Kita dah kata daripada 11.8 bilion itu telah dibuat dalam dewan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba pula satu budak tahu mana datang sosangnya budak ni, dia buat report polis, dia tahu dia buat report polis ni tu siasat dia, kita tak boleh tindakan kat dia ni codik orang kata codik kecederaan akal lah. Nah, itu yang saya nampak lah. Tapi yang saya nampak bahawa yang dicuba dinaratifkan atau disebarkan ialah berlaku rasuah. Dia nak hilangkan tumpuan polisi ataupun dasar kerangka madani itu sebenarnya dapat dirasai oleh semua rakyat. Ekonomi makin bertambah kukuh, kewangan kita bertambah menuju kepada kepacuan untuk pendekatan kemajuan negara. Terbukti apabila laporan-laporan daripada bank-bank dunia luar yang menampakkan Malaysia ni produktiviti terlalu luar biasa, Datuk. Dan inilah antara gabungan yang kita kata perpaduan yang saya masukkan salam tadi tu betul-betul dapat menghasilkan kebajikan dan kebaikan untuk rakyat. Dan ini telah terbukti. Maka nak kata satu lawan satu ni kerajaan bertukar apa semua ni, itu saya panggil dia mengigau. Dia mengigau sebenarnya. Orang yang mengigau ni hilang akal ataupun biol yang mengatakan bahawa kerajaan akan bertukar satu bulan satu ni. Dan mungkin nak kata gila tu dah tahap bawah. Itu birthday saya tu 1 bulan 1. Birthday saya tu 1 bulan. Allahu Akbar, sama jadi. Satu Malaysia sambut dengan bunga api, Datuk. Tapi nanti kita akan sambut bersama-sama nanti untuk 1 bulan 1. Tapi yang menjelikkan ialah dia memperbodohkan demi masa. Saya pun tak faham. Tapi bila dia bila Anwar tegur dia dalam dewan, oh berleting pula. Oh kau ini cuma gambar perhotaan kau letak gambar Israel, kau letak gambar Anwar. Kau letak gambar Palestin, kau letakkan gambar ada ketua ulama ni. Apa punya sial aku tak tahu. Tapi bila kena dekat dia melompat pula. Dia melompat. Oh, dia kata ini cuma Datuk Seri baca harakah. Bukan masalah baca harakah pun tak bayar hutang orang lah. Ini yang masalah sekarang ni. Kau buat sial, semua orang kena tanggung. Dan orang punya penerimaan. Lepas tu saya puji baru ni bertemu pelajar. Datuk dia kata dia takut bahawa pelajar-pelajar ni terasuk dengan dakwaan ataupun fitnah yang berlaku ini dan mempengaruhi mereka. Generasi muda ni perlu insaf bahawa kamu tidak boleh senang dan kenyang dengan fitnah. Kamu tak boleh selesa dan bermewah dengan fitnah. Maka jangan terima fitnah. Carilah butiran yang betul supaya kamu tidak diperbodohkan dalam kelompok orang yang paling sial dalam hidup, dalam apa yang telah kamu lalui akan datang. Okay, Bok. Terima kasih, Datuk. Lebih 1 jam kita bersiaran. Panas sahabat-sahabat semua. Itu dia satu kenyataan ya, hujan yang panas daripada Lokman Adam dan juga Datuk Abdullah Sani, sahabat-sahabat semua. Yang pertama tadi Lokman mengatakan bahawa PAS dan Bersatu inilah pengkhianat sebenar. Saya setuju dengan kenyataan daripada Lokman Adam ini, sahabat-sahabat. Kenapa? Ya, Anda sendiri tahu yang dijemput
parti yang pertama masuk ke istana pada ketika itu adalah Bersatu dan PAS, Muhyiddin dan juga Hadi Awang. Tetapi apa yang berlaku apabila yang di Pertuan Agong menitahkan ya supaya kerajaan perpaduan itu ditubuhkan, mereka menolak. Ya, apabila keluar dari istana dengan sombong, dengan angku, dengan bodoh, dengan bangang, dengan dangkal, mereka mengatakan, kami tidak bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Karena katanya mereka sudah cukup jom lah. Itulah. Jadi dari sana kita tahu siapa sebenarnya pengkhianat, siapa sebenarnya yang derhaka, sahabat-sahabat semua. Dan benar apa yang dikatakan oleh Datuk Abdullah Sani, bahwa sekarang ini ya kaki-kaki pengkhianat, kaki-kaki penfitnah ini sudah semakin hilang akal, ya, kecederaan otak katanya, cedera otak, ya, sehingga tidak ada apa-apa yang dapat lagi mereka lakukan. Ya, menjanjikan harapan palsu, kononnya kerajaan bertukar. Hari ini sebenarnya katanya kerajaan ini sudah tumbang. Dan mungkin juga 1 hari bulan 1 2024 kerajaan akan berganti katanya. Hari-hari mereka katakan kerajaan ini tumbang, hari-hari mereka katakan Datuk Seri Anwar digantikan dengan Perdana Menteri baru, tapi tidak ada satupun yang menjadi kenyataan. Karena apa? Itu hanyalah persepsi yang mereka cuba lakukan, sahabat semua. Ya, politik sempit, politik perkauman, politik sentimen, dan juga untuk menyerang pribadi. Hari ini kita boleh nampak pribadi yang selalu diserang, ya, selain daripada Zaid Hamidi adalah Perdana Menteri kita, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sajalah yang mampu dilakukan oleh walaun lebay-lebay. Rata-rata kita lihat hari ini lebay-lebay pemimpin PAS dan Bersatu ini menghadapi punya saman fitnah, pendakwaan ke atas mereka, ya, pengerusi Perikatan Nasional. Ya, bukan itu saja, pemimpin-pemimpin mereka lain juga bukan saja didakwa karena menfitnah, ya, bukan saja didakwa karena memainkan sentimen, menunggang agama, tetapi juga yang paling teruknya sehingga memperlekehkan dan juga menghina sultan-sultan yang di Pertuan Agong maupun raja-raja. Ini antara perkara yang sangat-sangat memalukan. Begitu terdesaknya mereka, sahabat semua. Itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.